Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam tu adalah, dalam tu ada banyak lagi lebih detail zikir-zikir. Yang ni kita dia ambil ni sikit, tapi dalam Azkar Imam Nawawi dia banyak lagi. Sebab tu yang baru-baru ni di dalam video di, saya tak pasti TikTok, ini TikTok, video TikTok, ada seorang lelaki yang bernama apa, saya tak ingat Pak Din ke apa, saya tak ingat nama dia. Dia memasukkan satu video tentang ada seorang Arab tegok, tak apa seorang orang putih ke masalah, macam tu lah, tegok ada budak tu semayang, dia pun macam konten lah. Budak tu lepas bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, budak tu sapu kepala. Dia kata jangan buat macam ni, Nabi tak pernah nak buat, kan? Itu bid'ah. Tu memang mereka mengatakan benda itu bid'ah. Baik, sebenarnya ada hadis dia? Ya, ada hadis dia dalam kitab Al-Azkar, ada dalam kitab An-Nail Al-Awsar karangan Imam Syaukani pun ada, dan dalam ni kitab kita Al-Munyatul Musalli pun ada. Cuma macam ni, hadis tersebut hadis yang mempunyai dua jalur. Satu jalur dhaif, satu lagi jalur hasan li ghairi. Kalau di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Selatan Thailand, mereka mengatakan mengambil hadis itu berdasarkan susur jalur hasan li ghairi. Hadis hasan lah, bermaksud boleh diguna pakai, kan? Akan tetapi yang mereka mengatakan hadis dhaif, tapi bukanlah maksud dia orang Arab ni satu minda depa yang depa tak nak buang hadis dhaif, tak boleh guna pakai. Tu masalah depa. Kita jangan beranggapan orang Arab ni alim semua, tak. Jahil pun lembak-lembak. Yalah, di sana pun ada Firaun, di sana pun ada Musa, di sana juga ada Nabi Muhammad, di sana juga ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kena faham aku tu. Kita jangan anggap kira Arab ni betul semua, tak. Berlambak salah pun ada, kan? Clear macam tu. Sebab tu tak ada lah apa sambutan Halloween sedahsyat-dahsyat Malaysia ni. Kalau mangkak-mangkak pun habis kuat pun konsert Coldplay, kan? Yang tu. Tapi depa lagi dahsyat sambutan Halloween tu, buat di satu konsert, buat satu macam konsert di satu stadium, lagi padu, lagi mantap depa. Yang tu depa tak bersih, kan? Depa memang gitu, kita faham. Dan depa telah terapkan benda ni. Hadis dhaif ditolak, hadis dhaif tolak, hadza dhaif, hadza dhaif, hadza dhaif. Itu model depa. Kena faham dhaif tu apa, kita dah pernah terang dulu. Dhaif tu sebab apa dhaif dia? Dhaif tu bukan sebab apa nama, bukan sebab tak boleh buat, bukan sebab salah seorang perawi daripada nak sampai Nabi tu, perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, yang menyampaikan hadis tersebut, dia lemah. Lemah bukan lemah macam kita lagi lemah pada dia. Kalau kita duk kata perawi tu lemah macam hina sangat, kita lagi hina pada depa. At least depa hafal ke hadis. Mungkin depa ada, kata ulama muhaddisin, depa mempunyai salah satu banyak sifat lah. Antaranya sifat pelupa mereka itu pun pelupa di saat-saat akhir. Maksud kata di hujung-hujung umur. Kita panggil nyanyuk lah, nyanyuk. Perawi yang ada sifat nyanyuk, di hadis tersebut dia dikira sebagai dhaif. Tu nyanyuk. Yang kedua, mungkin kurang hafalan, su'ul hifz. Kita bukan sekadar kurang hafalan, hafal pun malas, lagi teruk. Hafal lagu boleh, kan? Lagu apa pun boleh, lagu dandut boleh, lagu rock boleh, lagu K-pop pun boleh. Tu kita. Tu pun tak koman macam kita nak pergi condemn mereka lagu tu. Hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ya jelas, itu hadis yang direka-reka. Jelas no? So sebab itulah fatwa ataupun kalam yang dikeluarkan oleh majlis fatwa negeri Kedah mengatakan apa? Hukumnya adalah sunat berdasarkan hadis tersebut yang mengambil susur jalur hasan li ghairi. Hasan tu hadis yang baik, hasan yang tu. Maka kita pun cakap dalam tu, dalam dia kata saya undur diri untuk berdebat daripada Tuhan, kan? Sebab Tuhan mengamalkan hadis dhaif. Kita bagi tahu dua-dua jalur pun dia tetap mengatakan hak belah ni, sebab dia mengaji satu ni ya.
Lah dia mengaji satu jalur dah. So kita boleh nak kata apa? Dia tetap tidak menerima jalur hasan yang menyebabkan hadis tersebut hasan li ghairi. Yang tu tuan-tuan. Hati-hati noh. Sepatutnya macam inilah. Kalau mudah faham lepas solat, ibadah yang kita lakukan selepas solat ataupun selepas salam itu tidak terkait dalam solat. Maksud kata tidak mencacatkan solat kita. Jelas tak tuan-tuan? Maksud kata ia tak ada kaitan pun dengan semayang. So kalau kita zikir apa-apa, contoh zikir yang tidak disebut tapi kita buat juga, adakah ia membatalkan solat? Tak. Sedangkan jadi orang ketika mana lepas semayang terus main handset, salah tak? Tak salah pun kan, cumanya dia telah melepaskan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berzikir, mustajab untuk kita berdoa. Yang tu kena faham. Nah, clear. Baik. Yang kita sentuh itu kita berhenti pada bacaan ayatul kursi. Allahumma antas salamun, kita duk baca ayat kursi. Tuan-tuan, ayat kursi barang siapa, ni hadis sahih. Kena sebut ni, kena hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Barang siapa yang membaca ayatul kursi selepas mana setiap kali solat maktubah, solat yang fardu, subuh sampai isyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya daripada perkara-perkara yang melarangnya masuk ke dalam syurga Allah, ataupun tiada tegahan lagi untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tu masuk kata siapa yang baca ini ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Clear? Jelas nah? Ini yang kita berhenti pada hari itu. Kemudian yang keenam, sunat untuk kita membaca surah Ali Imran ayat 18, 19, 26 dan 27, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tuan-tuan, ialah kita faham tak semua buat sembahyang subuh. Yang ni kita tekankan ketika mana solat subuh lah. Tapi kalau kebanyakan tempat-tempat kalau ada kuliah subuh, contoh Sabtu Ahad, mereka akan skip yang ni. Skip yang ni noh. Yang tu. Baik. Tapi kalau nak buat, boleh. Itu lebih baik. Cumanya bila main dengan kuliah nanti takut waktu kuliah tu jadi pendek sikit. Betul. Adapun yang ketujuh, tuan-tuan boleh buka pada muka surat yang ke-60. Perkara sunat yang ketujuh iaitu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan juga Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuan-tuan boleh tengok nota kaki tu pada muka surat 60 dan nota kaki di bawah. Tasbih subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, takbir itu Allahu Akbar. Nah, kelas apa itu tasbih, apa itu tahmid, apa itu takbir, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Rawahul Muslim. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Muslim, dan ada juga tuan-tuan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Man sabbaha Allah, siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli salah, pada setiap kali selepas salat, 33 kali, wa hamidallah, dan juga bertahmid. Tadi tasbih subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian wa hamidallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah
33 kali wa kabbarallah, dan juga bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali, semuanya 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'auna, maka jumlahnya cukup 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, dan ditambah untuk mencukupkannya 100 dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam kita dah buat tadi lah kan. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-dua boleh kan yang tu. Maka apa kata Nabi? Siapa hak buat lagu tu ghufirat khatayahu. Subhanallah. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak. Ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala offer untuk kita. Akan diampuni dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Zikir ini juga dijadikan zikir sebelum tidur. Nah, zikir sebelum tidur. Dan kata ulama, barang siapa yang baca, kita panggil zikir Fatimiyah 33 kali, 33 kali, 3 kali sebelum tidur, maka yang ni amalan para ulama. Saya tuan-tuan tanya dalil pak. Amalan para ulama, barang siapa yang membaca tasbih, tahmid dan juga takbir ini 33 kali, ataupun kita panggil zikir Fatimiyah ini 33 kali, maka dielakkan padanya mati dalam tidur. Betul. Mati waktu tidur. Yang tu. Ada juga amalan ini, iaitu bismillah 21 kali. Itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baik itu. Dan yang ke-8, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni setelah mana, macam tadilah sambungan tadi 99 kali, campur hak ni sekali. Clear? Yang tu, yang ni dah yang Nabi kata apa? Ghufirat khatayahu, akan diampunkan dosanya. Tuan-tuan, dosa kita bertimbun dah. No? Dengan dosa mata lagi duk tengok benda pelik-pelik, dengan dosa telinga, dosa mulut cukup lah. Kan? Fam wal faraj, 2 fa. Fam wal faraj, dosa fam mulut, faraj dosa kemaluan. Dosa ni antara dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka Allah. Jadi tuan-tuan, dosa mulut pun banyak, dosa faraj pun banyak, dosa tangan pun banyak. Duk kata macam-macam, kan, duk kata macam-macam, tulis macam-macam di Facebook, tulis macam-macam di Instagram, Twitter dan sebagainya. Banyakkan istighfar pada Allah. Dia macam ni lah. Orang yang meyakini adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, pasti dia akan banyak istighfar kepada Allah. Pasti dia banyak bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, nak cek tengok taubat kita terima tak terima, mudah je, kata ulama. Kata para tabi'in dan juga para ulama. Yang pertama tuan-tuan, nak tengok kita punya taubat terang tak terang, jelas tak jelas, clear tak clear. Yang pertama, tengok adakah kita boleh kawal mulut kita daripada berbicara tentang orang. Adakah kita boleh kawal mulut kita daripada duk kata kat orang? Kalau masih lagi duk kata kat orang, that's mean itu bermaksud kemungkinan taubat kita belum jelas, belum clear. Yang kedua, kata para ulama, nak tengok taubat kita itu jelas tak jelas, tengok adakah hati kita ni masih ada dengki dekat orang ke tak? Masih ada dengki, cemburu, tak puas hati dekat orang ke tak? Dan yang tu. Adapun yang ketiga, adakah kita masih lagi meredai perkara-perkara maksiat yang dilakukan oleh kawan-kawan kita? Jelas tak? Contoh, kita kawan geng taman, tengok-tengok ada klik hak jenis geng
ketum, contoh kan geng ketum dia ada satu grup asing, geng ketum TWSA kan dalam tu adakah, tapi tak tahu lah ni dia pun kata ketum dah boleh minum ke tak tahu, Allah Alam kan. Yang tu cuma fatwa negeri Kedah pada dulu yang saya baca, saya faham memang telah menetapkan ketum itu haram wallah, mungkin ada qaul yang baru atas penelitian dan pengkajian, wallahu alam, saya tak tahu tu. Contoh ada geng tu, maka kita pun duduk dalam geng tu sekali, kita pun biar ada, tak apalah. Itu bermaksud taubat kita belum jelas. Itu antara guideline yang telah diberikan oleh para ulama. Tu bergantung pada kita. Dan kita yang mana kita faham dosa kita ni banyak, amalan kurang, banyakkanlah tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa istighfar banyak-banyak. Tu. Kemudian sunat juga kita membaca nombor 9, yang ke-9. Sunat juga kita membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, iaitu ya Allah, tiada sesiapa, la mani'a, tak ada siapa yang boleh cegah ataupun boleh menegah, lima a'taita, apa yang engkau kurniakan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa-siapa pun yang boleh memberi apa yang engkau tegah, dan tiada satu usaha pun yang dapat menghalang seseorang itu daripada mendapat habuan daripada engkau ya Allah. Ini antara wirid zikir yang boleh dibaca. Adapun yang ke-10, itu baca doa Allahumma inni as'aluka mujibatin rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalam min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Doa ni pun boleh baca sama ada selepas solat ataupun diselitkan ketika mana dalam zikir, ataupun kita selitkan dalam doa waktu yang kita nak bacakan lepas sembahyang, kita lepas zikir kita baca doa. Boleh juga nak selit doa ni ataupun selit zikir ni, doa ni dalam waktu kita zikir. Cuma ialah ada orang buat, ada orang tak buat macam tu. Dan sambungan doa itu lagi panjang tuan-tuan ni doa ni. Dan kalau tuan-tuan buka tengok muka surat 62 kan, baik ini tak apa, tuan-tuan tengok pelan-pelan Sebenarnya banyak perkara sunat, cuma yang dipraktikkan bagus. Ulama Usyashi yang saya pernah sebut, yang menyusun. So edis tuan-tuan tengok dalam ni dalam ni dia tak tersusun. Clear tak? Saat itu tuan jangan pelik dah. Pasal apa yang ni kita duduk tok belakang? Yang ni bukan duduk depan ke? Yang ni pasal apa duduk depan pula? Pasal kan duduk belakang? Tak. Hak ni dia menyatakan perkara-perkara sunat bukan mengikut turutan. Yang kita duduk baca ikut turutan tu disusun pula oleh ulama Usyashi. Berdasarkan yang ni juga dia ambil hak ni disusun supaya biar nampak tertib, supaya kita nampak susunan dia memudahkan semua orang. So tuan-tuan, siapa-siapa jadi imam pun senang. Jadi imam pun suruh jemaah nak ikut, okey, cantik, boleh jalan, betul. So nampak teratok, nampak kemas sikit tuan-tuan itu baik. So boleh campur tak ni? Boleh. Kalau nak ambil ni sikit, nak buang ni pun boleh. Nak ambil ni, buang ni, tak ada masalah kan. Cuma ada satu lagi permasalahan yang ada orang tak, saya tengok balik video tu. Ada satu video di dalam video TikTok ada jemaah muslimat Desa Murni hantar kat saya. Desa Murni geng-geng Taman Desa Murni dalam kat Padang. Dia hantar satu video berkenaan dengan solat sunat campur-campur. Tuan-tuan dapat ada dapat tengok ada video tu. Video tu dia solat sunat campur-campur. Maksud kata dia satu solat sunat dia
ambil semua. Satu niat. Tak pernah dengar kan? Dia solat contoh, saja aku sembahyang tahiyatul masjid, saja aku sembahyang solat sunat wudu, saja aku solat sunat duha. Dia gabung sekali. Tuan-tuan, sebenarnya boleh. Boleh. Sebenarnya boleh. Tapi kena faham dulu solat sunat macam mana. Okey. Solat sunat ini terbahagi kepada dua. Satu kita panggil solat sunat mutlak. Satu lagi kita panggil solat sunat maksudah. Maksudah itu solat sunat disebabkan keadaan tertentu. Contoh solat sunat gerhana matahari, istisqa. Clear tak? Jadi yang lain-lain tu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak gabung dengan solat sunat mutlak. Contoh duha gabung dengan wudu, gabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Boleh. Clear tak? Solat sunat mutlak juga dia gabung dengan maksudah. Contoh kita nak semayang solat sunat wudu campur dengan istisqa, boleh. Tapi kalau maksudah nak gabung dengan maksudah, tak boleh. Clear tak? Contoh maksudah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rawatib nak gabung dengan gerhana matahari, tak boleh. Jelas tak? Tapi kalau rawatib nak gabung dengan tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh. Jelas tak ni? Jelas tak? Yang tu niat kena sebut. Niat kena sebut. Cuma yang dalam kaedah ialah, dalam kaedah usul fiqh ataupun kaedah fiqh, ma akthara fa'lan akthara fadlan, ataupun ma kana akthara fa'lan kana akthara thawban wa fadlan. Lebih banyak kamu buat, lebih banyak pahala yang kamu dapat. Tu kaedah. So ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Sebenarnya sebab tak mau mendidik umat menjadi malas. Tapi kalau nak buat juga, boleh je, buat je. Kan yang tu. Dia orang, ialah kita ni memang rasa malas buat tu lah ni. Tapi orang yang rajin nak buat ibadah, siapa dia? Orang yang telah pergi meninggalkan dunia ni. Masa tu dia meminta merayu pada Allah, wa akum minas salihin. Nak jadi orang yang baik-baik, nak banyak kena ibadah. Sebab dah mati, baru nampak fadlan tadi. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh, dalam kaedah fiqh, ma kana akthara fa'lan akthara fadlan. Lebih banyak kamu buat, lagi banyak fadilat yang kamu dapat, lebih banyak pahala yang kamu dapat. Yang tu. Kadang-kadang kita ni berkira dengan Allah Ta'ala. Sungguh cakap minta maaf tuan-tuan, no? Kadang-kadang kita berkira, kadang-kadang kita kedekut. Contohlah, antara amalan yang tuan-tuan boleh buat, kalau tuan-tuan masbuk, kan, sambung je. Walaupun kita dah memang tak dapat dah rakaat tu, tak dikira, sambung je. Contoh, sampai-sampai masuk-masuk Tok Imam dah Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Allahu akbar. Kita pun niat salli apa-apa, turun terus sekali dengan Tok Imam. Tak payahlah tunggu Tok Imam naik balik, tak perlu. Tapi memang yang tu yang selalu orang nak buat. Kan yang tu juga selalu orang nak buat. Satu lagi, bila azan yang kedua, azan yang kedua untuk nak khutbah, kan azan kedua kan, lepas Tok Khotib panggil, Tok Bilal panggil, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tok Khotib ambil dia naik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas tu Tok Bilal kan azan sekali lagi, kita baru sampai. Tok Bilal azan tu suruh tunggu semayang tu semayang sunat Jumaat. So kalau semayang sunat Jumaat, auto dapat solat sunat tahiyatul masjid. Lagu tu tak payah tunggu gitu. Kata boleh. Sebab kita nak ambil fadilat dua-dua tu, sunat Jumaat dan juga sunat tahiyatul masjid. Clear. Tak usah berkira dah, yang tu benda satu lagi. Yang selalu orang buat itu lah, dia tunggu Tok Imam naik dulu. Tak pun kalau Tok Imam dah rakaat keempat, dia tunggu Tok Imam duduk tahiyat akhir, baru dia turun. Rugi sayang. Walaupun memang rakaat tu tak dapat, tapi kita dapat tak fadilat sebut subhanallah, subhana rabbiyal a'la, ataupun kita dapat doa apa? Rabbighfirli warhamni.
Ni tuan-tuan, doa ni pun kadang-kadang saya nak tegur juga akan jemaah-jemaah lah. Mungkin di sini tak orang nak dengar. Kalau di tempat-tempat kadang-kadang mereka suka duk baca Rabbi' firli. Terus duk buat biak. Tak lah orang Penang pun. Tak lah orang Penang pun duk biak. Tak bukan biak. Rabbi' firli. Kalau biak ni dia dah tukar huruf. Ghain dah jadi ain. Rabbi'. Dia tulisan dia Rabbi' firli warhamni. Sebut tu bagi kemahlah kita doa pada Allah. Nanti. So tuan-tuan boleh tak solat sunat gabung? Boleh. Solat sunat mutlak dengan mutlak dengan maksudah. Tapi maksudah dengan maksudah tak boleh. Yang tu. Mudah faham buat asing-asing lah. Paling senang sekali buat lagi asing-asing. Tapi nak buat sekali pun boleh. Tak ada masalah. Yang tu. Kita ambil kaedah tu lah. Kaedah ma aktsara fa'lan aktsara fadlan. Lebih banyak kamu buat, lebih banyak kamu dapat. Yang tu. Baik. Ni yang orang tu tanya. Dapat video. Tak ada. Mana video dia? Dia. Sahaja aku sembahyang sunat duha serta sunat taubat, dia gabung sunat hajat serta sunat istigharah, serta sunat wudu. Dia balas semua. Allah. Boleh je, tak ada masalah. Solat sunat taubat apa semua tu. Itu. Cuma dia buat ni sebab apa? Dia nak bagi penerangan, kemudian dia buat camp, macam camp tu. Dia marketing dia cantik lah, marketing dia. Bagus juga dia membuka minda kita supaya lebih mengaji. Sama macam Perdana Menteri kita. Dia bagus membuka minda, dia sebut pasal Kristian dan so mengaji. Ashabul Kahfi itu Kristian. Betul ke Ashabul Kahfi Kristian? Maka ramailah berdebat berbahas-bahas. Kan sebelum ni tak pernah ambil tahu. Bagus juga. Kadang-kadang benda-benda macam tu, kita ni bukan nak sebut politik tuan-tuan. Kadang-kadang sentimen macam tu menyebabkan kita nak mengaji. So kita lebih mengaji pada Ashabul Kahfi. Sebelum ni malah nak ambil tahu. Kita lebih mengkaji tentang apa nama ni Illuminati apa semua kan. Tunggu ni semua ni telah diatur oleh depa Rothschild apa semua. Hak tu kita nak mengaji. Tentang Ashabul Kahfi buat bodoh je. Tidak tentang masa nak. Kita nak mengaji hak lebih-lebih tu. Bagus kat saya walaupun ucapan dia dah lama dah 11 bulan dah tu. Kan baru dipenaikkan kemarin berkenaan dengan kata Perdana Menteri kita tentang Allahumma salli ala Muhammad. Ashabul Kahfi itu Kristian. Dengar macam pedih kan? Dengar macam betul ke? Tentang memang ada khilaf ulama. Memang ada dua pandangan di situ, pendapat di situ yang mengatakan Ashabul Kahfi Kristian, akan tetapi istilah Kristian itu wujud setelah mana matinya ataupun diangkat Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang mengatakan selayaknya bukan disebut Kristian tapi disebut Masihi, disebut Masihi ataupun Nasrani. Masih tak Nasrani. Okey, disebut Nasrani. Ada juga ulama yang mengatakan tak. Ashabul Kahfi itu beragama Hanif. Agama Hanif ni mudah faham, agama yang mentauhidkan Allah, Islam lah. Kan yang kena faham lagu tu, kena jelas lagu tu. Jadi berbahas, bagus ya. Tapi yang tak syurnya ialah orang suka duk main sentimen politik. Hak jenis ni tak ada, dia kira bodoh orang dulu lah. Hak jenis pun dia ni budak sesat. Macam tu kan. Orang nak mengaji, kita nak menambahkan ilmu. Tapi bila dah main dengan politik ni, hak ni duduk kata kali ni kata dia ni defend dua-dua otak tak berkembang, duk hak tu lah. AA lah. Yang tu. Bagus juga buat menyebabkan kita mengaji. Sama macam video ni. Kan sebelum ni mana pernah ada orang duk bahas pasal solat sunat boleh gabung tak? Istikharah gabung dengan wudu, gabung dengan duha, gabung dengan taubat. Biar betul ni punya pelik kan? Walhai memang boleh. Kan cuma kita tak tekankan. Tak tekankan itu sebab apa? Sebab nak bagi orang buat biar banyak. Solat sunat ni biar banyak kita buat. Jangan berkira yang tu. Baik, yang ke-11. Iaitu membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca surah Al-Falaq, An-Nas dan juga Al-Ikhlas. Dalam satu hadis yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki.
Okey, kita tengok nota kita berhenti. Saya memang kena syak dengan jam ni. Kena taat. Okey, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'u muawwidzat. Surah 3 qul ni kita panggil 3 qul. Okey, kita panggil 3 qul 3 qul ini juga diberi nama, sebenarnya 3 qul ni orang Malaysia. 3 qul ni orang Malaysia, orang yang berbahasa Malaysia lah. 3 qul kita pun dah faham. Sebenarnya 3 qul itu diberi nama al-muawwidzat. Al-muawwidzat, 3 surah pendinding pencegah, al-muawwidzat. So Nabi kata apa? An aqra'a al-muawwidzat. Nabi suruh, amarani, Nabi suruh Uqbah bin Amir an aqra'a, supaya dia baca al-muawwidzat. Surah al-muawwidzat yakni suratul Ikhlas wal Falaq wan Nas duburi kulli salah, setiap kali selepas sembahyang. Amalan ni tuan-tuan khusus ataupun lebih ditekankan ketika mana solat sembahyang subuh dan juga maghrib. Cumanya kadang-kadang tok imam tak buat sebab ialah ada sebahagian masjid buat, ada sebahagian tak buat. Bergantung pada kuliah lah. Kan ada tok imam kalau kuliah hari contoh Sabtu Ahad subuh dia tak buat, tapi hari Isnin sampai Jumaat dia buat. Boleh. Nah, yang tu. Bila Nabi suruh buat, maka perkara itu adalah sunat. Dan al-muawwidzat ni surah yang kita boleh amal sebagai pendinding. Wallahu taala alam. Kita pun tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.